Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Abdul Hakim. Kaifa halukum? Apa khabar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bint Hamdan Khaira Safiyah. Ahlan wa sahlan marhabikum. Okey, yang masuk harap bagi respon Bagi respon macam mana suara okey ataupun tidak. Mana sekurang-kurangnya ana tahu keberadaan antum dan ana dapat tahu bagaimana keadaan suara jelas ataupun tidak Syahrizan Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana bi khair ya Ustaz. Alhamdulillah. Abdul Hakim dungu clear Ustaz. Alhamdulillah. Khaira Safiyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz serta semua yang mengikuti pengajian di alam maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikram Imran. Assalamualaikum Ustaz. Sungai Petani clear. Waalaikumsalam. Jauh daripada Sungai Petani Ni antara kelebihan kuliah secara online lah. Irfan Ibrahim jelas. Alhamdulillah. Ahlan bikum. Wan Ibnu Sina. Alhamdulillah clear Ustaz. Orange juice. Orange juice. Maknanya jus orange Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wakah tape clear audio dan videonya. Alhamdulillah. Syarizan Abdullah, topik hari ni, topik apa hari ni Ustaz? Suara clear. InsyaAllah hari ni kita dah sampai ke halaman yang ke-36 Halaman yang ke-36. Kalau kitab ni, kitab apa? Kitab naskah Arab ni, kitab At-Ta'liqat As-Saniyah. Ini halaman yang ke-36, perenggang yang kedua manakala kalau naskah Anwarul Bahiyah, yang ini halaman yang ke-56 bukan, halaman yang ke-57. Halaman yang ke-57, perenggang yang pertama. Ketahuilah bahawa sifat-sifat sebahagian di sini. Kita tunggu sikit lagi. Berapalah lama dah. Sekejap Okey, kita mulalah. Nastaftihu jalsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna as-salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa ala niyati al-ihda ila ruhil muallif والشارح إمام السنوسي والأستاذ محمد الحاشمي عليهما رحمة الله. نافعنا الله بهما وبعلومهما برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثواب سبحانه وتعالى. Jadi selamat datanglah kepada semua sekali yang hadir pada hari ini. Yang pada ruangan komen ni ada Syarizan Abdullah, Aiman Jaslizam. Alhamdulillah, Negeri Sembilan je lah Ustaz, insya-Allah. Jauh ni daripada Negeri Sembilan. Barakallahu fikum. Farisha Irwayu Abdullah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gong Datuk clear Ustaz, alhamdulillah. Adila Wahab, jelas alhamdulillah. Kemudian Muhammad Aqil Maqqari, Kuala Kangsar, masya-Allah, clear. Barakallahu fikum. Ustaz Rahaizan Al-Besuti, ahlan wa sahlan, marhab bikum. Muaz Syam, alhamdulillah clear. Okay, Razali Ramlah, Imran Ikram, Fazrul Hakim, Dr. Abdul Salam Makhluf Ar-Riyahi. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan, marhab bikum. Ahlan wa sahlan, marhab bikum. Barakallahu fikum. Muhammad Aqil Maqqari. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua sekali. Jadi alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama pula sekali lagi. Minggu lepas kita tak berkesempatan untuk bersama-sama sebab ada sedikit urusan yang saya terpaksa kena lakukan. Jadi kita tak berkesempatan lah untuk nak sama-sama minggu lepas. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan supaya kuliah kita ini memberi manfaat kepada kita, memberi kefahaman yang diikuti dengan amalan, kefahaman yang diikuti dengan tindakan. Bukan semata-mata ilmu, bukan semata-mata sesuatu yang bersifat teori, tidak. Maknanya kalau kita belajar tentang akidah, amalnya apa? Amalnya kita nak pegang, amalnya kita nak i'tiqad. Bila kita tahu, kita nampak, kita pegang. Tahu, nampak, pegang. Dan jangan kita buat sesuatu melainkan selari dengan apa yang kita pegang. Barulah apa yang kita faham itu dia memberi natijah yang baik kepada kita. Jadi alhamdulillah, hari ini kita dah sampai kepada halaman yang ke-36 dalam naskah Arab Ta'liqat As-Saniyah. Wa'lam qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam maknanya hendaklah kamu tahu, dan kita amat perlu kepada pengetahuan itu. Jadi minta daripada Allah, Allahumma ya muallima Daud allimni, wa ya muallima Sulaiman faqihni, wa ya mufaqiha Sulaiman faqihni. Minta daripada Allah apa sahaja yang nitah depan kita, biar sesuatu itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa'lam, hendaklah kamu tahu wahai orang yang nak kenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang nak makrifat Allah Subhanahu wa taala, makrifat ilmiah orang panggil, makrifat ilmiah aqliyah. Yang kita harapkan makrifat ilmiah aqliyah itu menjadi tangga untuk kita melangkah kepada makrifat yang zauqiyah, makrifat yang jenis zauqi, yang khusus kepada orang-orang yang Tuhan sayang. Tapi kalau tidak ada makrifat yang ammah, yang ilmiah ini, tak mungkin kita boleh melangkah kepada makrifat yang khassah az-zauqiyah itu. Kadang-kadang orang nak pergi kepada makrifat yang khassah, makrifat yang zauqiyah itu tanpa melalui tangga ni. Kemuncaknya dia kena bahan lebong di setang je. Kerana itu ini penting. Makrifat hak yang fardu ainnya hak ni.
Hak makrifat yang ammah ni, hak ni fardu ain. Kalau dak belajar ni hukumnya haram, hukumnya berdosa. Manakala makrifat yang khassah itu bukan fardu ain, fardu kifayah pun bukan. Dia hanyalah satu kesempurnaan. Dan kita bila Tuhan bagi umur kepada kita, sepatutnya kita kena berusaha. Kita kena berusaha ketika mana kita diberi peluang untuk kita pertingkatkan makrifat kita daripada makrifat yang ammah kepada makrifat yang khassah. Ini orang yang nak cakap tentang makrifat yang khassah, kalau tidak berasaskan kepada makrifat yang ammah ini, dia akan jadi babah. Dia berasa dia pegang tu betul, hakikatnya yang dia pegang tu adalah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang akan menyebabkan dia dihumbang ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan berlagak kalau kita tak sampai lagi ke tahap itu. Nak sampai ke tahap itu, kena naik tangga ni. Kalau tak naik tangga ni, tak bau lah. Tak bau. Kecuali orang panggil dia, kalau ahli tasawuf, dia bukan ahli tasawuf, dia bukan sufi, dia bukan mutasawwif, dia hanyalah mutamaswif. Mutamaswif. Ulama kita kata sufi ashabu al-wusul. Orang sufi orang yang sampai. Dengan makna orang yang makrifat dia makrifat yang khassah. Mutasawwif ashabul usul. Orang mutasawwif ialah orang yang ashabul usul, dengan makna orang yang ikat sungguh-sungguh diri dia dengan usul. Usul ni orang panggil usul untuk nak mendapatkan makrifat yang khassah itu. Dengan makna dia ada tok guru, dengan makna dia mujahadah lawan nafsu, dengan makna dia ada riyadahnya, dengan makna ada waktu tafakur, dia tafakurnya, dengan makna cukup orang panggil syarat-syarat untuk melayakkan dia sebagai seorang salik yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata cakap. Jadi dia kena gantung molek dengan usul, sebab orang yang mandayya'a al-usul hurimal wusul. Sesiapa yang buat lebih kurang kepada usul, wa minal usuli syariah, sebahagian daripada usul itu adalah syariat, maka dia akan dihalang daripada usul. Dia tak akan sampai. Kalau dia kata dia sampai tu, dia tak faham makna sampai. Ini mutasawwif, dengan makna orang yang sedang berlatih. Orang yang sedang melatih diri dia taat kepada Allah Subhanahu. Dia dah sampai lagi, tapi dia sedang melatih diri. Kemudian satu lagi, al-mutamaswif. Mutamaswif sahibul fudul. Ni empunya kepada fudul. Fudul ni benda fudul, kalau kita fudul kita tahik kita, peluh kita, benda yang kita buang, benda yang kita tak bagi nilai pun. Bagi mutamaswif waktu yang dia bagi nilai. Mana syafahat orang-orang sufi, kata-kata orang sufi hak yang nampak pada zahirnya tak menepati dengan syariat, hak tu yang dia pegang. Konon kau atas nama hakikat. Sedangkan orang sufi dia cakap benda tu kadang-kadang ketika mana dia hilang kewarasan. Bukan hak tu yang dia cari. Hak yang dia usahakan ialah orang kata at-tamassuk bil usul. Pegang sungguh-sungguh dengan syariat tu supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi makrifat yang khassah. Cuma kadang-kadang bila dia beri makrifat yang khassah itu, mulut dia jadi celupar sekejap sebab hilang kewarasan dia, maka keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya dia keluar. Jadi al-mutamaswif, orang yang berlagak macam orang sufi ni, hak tu yang dia nak. Sedangkan hak tu bukan, tak ada nilai pun di sisi orang sufi. Hak tu lah dia duk jaja situ, jaja sini. Nak kenal diri, kena kenal diri, nak kenal diri, kena kenal roh, nak kenal roh, kena kenal tidur, nak kenal tidur. Jadi katung terus jadi. Ini orang panggil ashabul fudul, bukan ashabul wusul. Al-mutamaswif inilah yang mengotorkan orang kata nama as-sufi, sehingga orang melihat orang sufi ni adalah orang yang tak cara kepada syariat. Orang sufi ni orang yang tidak akademik. Orang sufi ni orang yang cakap ngaruk-ngaruk. Sedangkan orang sufi tidak begitu. Itu adalah mutamaswif, orang yang berlagak macam orang sufi. Dia bukan orang sufi. Okey. Jadi nak pergi kepada makrifat yang khassah itu, dia kadang-kadang orang sufi ni bila dia latih untuk tazkiyatun nafsi, dia mujahadah, dia riadah,
Kemudian dilatih diri dia sungguh-sungguh sampai ke peringkat melempoh-lempoh. Orang panggil anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati dia, sehingga hati dia tak mampu untuk nak menanggung itu. Pada waktu tu kadang-kadang dia takbirkan dengan kata-kata yang gelecoh daripada syarak. Waktu tu orang panggil kasratul ma'arif fi qulubil 'arif. Banyak sangat makrifat yang melempoh dalam hati orang arif. Maka dia jadi hilang kewarasan. Tapi kalau jiwa dia kuat dah, tak hilang kewarasan. Kan itu kita tengok kalau tokoh-tokoh besar, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar tak ada hilang kewarasan. Sayyidina Umar tak ada hilang kewarasan macam orang Kedian ni. Cuma adalah waktu-waktu tertentu, ada sekali dua dalam hidup Sayyidina Umar dia hilang juga kewarasan dia. Begitu juga kita tengok tokoh-tokoh sufi yang besar, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tak ada cerita berkenaan dengan hilang kewarasan ni. Kecuali tokoh-tokoh sufi yang mana jiwa dia tu masih lagi tak mampu untuk nak menerima anugerah yang banyak daripada Allah. Kalau biasa-biasa kita ni kalau diberi ilmu para aulia dalam hati kita, boleh jadi gila kita. Dok kita nak tanggung. Kerana itu berlaku proses iktisab itu. Usaha sikit, mari anugerah, hilang kewarasan sekejap. Lama-lama dia kalih dah. Dia kalih dah. Maknanya kalau anugerah hak duduk di tahap tak ada masalah dah. Bila mari pula anugerah hak lebih tinggi lagi pula, hilang pula. Jadi itu proses peningkatan. Proses peningkatan. Imam Junaid Al-Baghdadi tak kita tak jumpa pun cerita tentang syatahat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab jiwa dia kuat. Dia dilatih daripada kecil oleh tok guru dia. Orang yang kita dengar antaranya Hallaj, orang kita dengar antara tokoh-tokoh tertentu dengan kita ni memang tokoh dia dah. Tapi dengan apa yang dia dapat tu kadang-kadang tak tertanggung oleh hati dia, oleh jiwa dia, sampai ke peringkat hilang juga kewarasan dia. Maknanya kalau kita kalau boleh hak gitu tak tahu lah gua ni. Okey. Wa'lam, dia kata hendaklah kamu tahu anna hazihi sifat, sesungguhnya sifat-sifat ini ba'daha, sebahagian daripadanya, sifat 20 ni lah, sabit bid dalilil aqli, sabit dengan dalil akal. Dengan makna kalaulah tidak ada dalil syarak pun, semata-mata dengan akal kita boleh sampai. Dan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, kalau kita nak menzahirkan kebenaran sifat-sifat tadi, akidah tentang sifat-sifat tadi, kita kena menggunakan dalil akal. Kalau tidak, dia akan berlaku ad-daur. Dia akan berlaku ad-daur. Nanti kita akan bincang dia tu. Jadi sininya dalil sifat-sifat yang sabit dengan dalil akal. Dengan makna semata-mata dalil akal pun kita boleh sampai tanpa ada dalil syarak. Dan dengan dalil akal kita dapat menzahirkan bahawa sifat-sifat ini memang wajib sungguh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kepada orang yang beriman ataupun kepada orang yang masih belum beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal wujud, iaitulah adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil dia dalil akal. Ada Allah, kalau tak turun Al-Quran, tak datangnya baginda Nabi, juga kita dapat tahu akan adanya Allah. Kita dapat yakin akan adanya Allah. Cuma tak wajib lah kalau Nabi masih belum datang. Wal qidam, sifat qidam. Qidam maknanya sedia. Wal baqa maknanya kekal. Wal mukhalafatu lil hawadith, mukhalafah maknanya bersalahan, lil hawadith dengan hawadith jamak kepada hadis, maknanya perkara-perkara baru. Hadis lawan kepada qadim. Hadis perkara-perkara baru. Apa perkara baru? Sesuatu yang ada dia ada awal. Sesuatu yang ada dia ada permulaan. Tidak ada sesuatu pun yang pernah kita tengok melainkan dia ada permulaan. Dia berasal daripada tak ada. Tidak ada sesuatu pun yang pernah kita dengar melainkan dia ada permulaan. Dia berasal daripada tak ada. Tidak ada sesuatu pun yang pernah terlintas dalam otak kita. Hak jenis tokoh lah, hak jenis ada rupa, hak jenis ada bentuk, semuanya ada permulaan. Kalau dia ada, fallahu bi khilafi dzalik, Allah tak sama dengan dia sama sekali. Allah
qadim. Allah tidak ada awal. Kita faham makna tidak ada awal. Sebagaimana kita faham makna ada awal. Tidak ada awal dengan ada awal. Kita faham. Tidak ada awal, ada permulaan. Asalnya tak ada, kemudian dia ada. Dan dia berterusan ada. Maka ni orang panggil ada permulaan. Kita boleh faham dengan jelas. Okey, sekarang nafikan permulaan. Tidak ada permulaan. Juga kita boleh faham. Kalau kita nak naik satu tangga lagi, apa dia hakikat yang tidak ada awal? Ni kita tak akan faham. Jadi jangan duk terbang naik tangga tu. Nabi dak suruh kita naik tangga tu. Lepas tu kita naik tangga tu, imma ada dua kemudaratan. Imma dunia kita rosak, otak kita putus, orang esok dah mulai agak tank dah. Ikat supaya keseh kaki. Jalan tengah bandar, perih. Gila otak. Ataupun agama kita rosak. Apabila kita mengisbatkan sesuatu itu, kita anggap itu Allah, sedangkan dia bukan Allah. Sebab Allah la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi kewujudan dia. Wal mukhalafatu lil hawadis, dan bersalahan dengan segala yang baru. Kita faham dah ni sifat salbiyah, maknanya tidak sama dengan perkara yang baru. Wal qiyam bin nafsi, dan berdiri dengan sendiri. Wal qudrah, dan sifat kudrat Allah. Wal iradah, dan sifat iradah Allah. Wal ilmu, sifat ilmu. Wal hayah, dan juga sifat hayah. Wa lawazimu hadhil arba'ah, lawazim jamak kepada lazim, iaitulah sesuatu yang melazimi. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kuasa, lazim daripada dia Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa. Bagi ulama yang memisahkan antara dua tu, satu dinamakan dengan ma'ani, satu lagi dinamakan dengan maknawiyah. Dan maknawiyah itu adalah sifat ataupun ahwal yang lazim daripada keberadaan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ialah ahwal ataupun sifat yang lazim daripada keberadaan sifat ma'ani. Antara ma'ani dengan maknawiyah itu lazim melazimi antara satu sama lain. Lazim ni lazim mengikut perkiraan akal kita. Macam kita kata suami dengan isteri, itu lazim melazimi antara sama lain. Ayah dengan anak, itu lazim melazimi. Maknanya kalau kita kata ning suami kepada hak ning, maka lazimnya hak ning jadi isteri kepada hak ning. Kalau kita kata A ni suami kepada B, tapi B tu bukan isteri dia, orang akan setuh dari kita lalu dah. Hai, panah ni dari ustaz ni. Dak makan ubat penenang ni pasal ni. Tu mana orang yang tidak berakal. Saya ayah kepada dia, tapi dia bukan anak saya. Tu jeng tu. Bila kita kata saya ayah kepada dia, lazimnya dia anak kepada saya. Dia anak kepada saya lazim daripada saya ayah kepada dia. Begitulah sifat maknawiyah, dia lazim daripada keberadaan sifat ma'ani. Itu disebut sebagai walawazim hadhil arba'ah, dan sifat-sifat yang menjadi lazim kepada sifat yang empat ni. Sifat mana? Pertamanya kudrat, keduanya iradah, ketiganya ilmu, keempatnya hayat. Apa yang melazimi kudrat? Kaunuhu qadiran, keadaan dia yang berkuasa. Apa yang melazimi iradah? Kaunuhu muridan, keadaan dia yang berkehendak. Apa dia yang melazimi ilmu? Kaunuhu aliman. Hayah, kaunuhu hayyan. Jadi sifat-sifat ini ada berapa? Wujud, hidang, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyam bi nafsi, qudrat, iradah, ilmu, hayah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Ada berapa? Ada satu sifat nafsiyah, kemudian ada 5 sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatu qiyam bi nafsi. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyam bi nafsi. Ada 4. Satu sifat nafsiyah, 4 sifat salbiyah, dan 8 sifat ma'ani. 1 campur 4 jadi 5. 1 campur 4 jadi 5.
5 campur 8 jadi 13. Daripada 20 sifat itu 13 sifat sabit dengan dalil akal. Maknanya kalaulah tidak datang dalil syarak, kita juga dapat meyakini akan sabitnya 13 sifat ini ataupun wajibnya 13 sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wala wazimu hadhil arba'ah, dan sifat-sifat yang melazimi akan 4 sifat ini. Sifat kudrat yang melazimi dia kaunuhu qadiran. Mana kita kata warna hitam pada baju. Satu, warna hitam tu sifat bagi baju. Dengan sebab adanya warna hitam, dia melazimi satu hal. Dia akan melazimkan satu hal yang namanya yang berwarna hitam. Baju tu jadi yang berwarna hitam. Ini bagi ulama yang memisahkan antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani dan juga ahwal. Bagi ulama yang mengisbatkan ahwal. Habis itu. Wahya kaunuhu qadiran, ini lazim kepada qudrah. Wa muridan, ini lazim kepada iradah. Wa aliman, kaunuhu aliman, lazim kepada ilmu. Wa hayyan, lazim kepada hayatun. Habis itu. Ini sebahagian daripada 20 sifat ini. Secara terperincinya ataupun secara detailnya 13 sifat. Dia sabit dengan dalil akal. Maksud dia, andai kata kalaulah tidak ada dalil syarak pun, dengan semata-mata akal kita boleh sampai kepada sifat-sifat ini. Kita boleh sampai kepada sifat-sifat ini. Wa ba'daha, dan sebahagian daripadanya, sebahagian daripada sifat 20 ini sabitun, dia sabit bidalilin naqli, dengan dalil naqal. Dalil naqal ni maksud dia Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Bila sebut dalil naqal ataupun dalil naqli, maksud dia Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Wa huwa as-sam'u, iaitu sifat sama'. Sifat sama'. Makna kita kata wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat sama', keyakinan tu. Dia sabit dengan dalil naqli. Dengan makna kalau tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis baginda Nabi, tidak ada ijma', tak mungkin untuk kita nak sampai. Makna kalau kita isbat juga tanpa ada Al-Quran, tanpa hadis ni, akan sifat-sifat ni, makna orang panggil kita buat bijak. Orang buat bijak. Contoh kita kata sifat sama' pendengaran. Nak isbat dengan akal, kita kata mana? Okey, kalau Tuhan tidak mendengar, Tuhan tu tuli. Tuli tu satu benda yang cacat. Jadi mustahil Tuhan tu cacat. Kayak gini yang ada hidung pula kata. Yang ada hidung pula. Tuhan ada hidung. Kalau tak ada hidung, dia cacat. Jadi wajib Tuhan tu ada hidung. Janganlah. Gigi pula. Tuhan mesti ada gigi. Kalau tak ada gigi, dia rongok. Rongok tu uduh, orang panggil cacat. Jadi wajib Tuhan tu ada gigi dah pula. Jahanam habis. Mari gajah kata Tuhan tu ada belala. Sebab tak ada belala tu cacat bagi gajah. Tapi bagi manusia tak ada belala tu, ya Allah, orang ada belala tu cacat. Tapi gajah tak. Gajah tidak mikir ikut mantik kita. Dia mikir mantik dia. Mari pula burung mesti ada sayap. Kalau tak ada sayap cacat. Mari pula lalat, kaki mesti kena bulu. Kalau tak bulu cacat, jahanam habis. Ini orang panggil kiasul ghaib ala syahid. Kita mengkiaskan yang ghaib, Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada yang syahid, dalam keadaan Allah tak sama sekali dengan apa yang boleh kita saksikan. Sebab Tuhan akan bodoh kan? Laisa kamislihi syai'. Macam mana kita nak qiyas begitu? Tak mungkin. Kerana itu para ulama kita, dia guna juga qiyas itu, tapi penggunaannya dengan ada dhabit. Ada dhabit, bukan guna macam orang-orang yang mujassimah contohnya. Dia kata Allah Subhanahu wa taala tu ada tangan. Memang Allah Tuhan ada tangan pun sebab Tuhan tu jisim. Sebab apa? Sebab Tuhan tu ada. Setiap yang ada mesti berjisim. Jadi Tuhan pun ada jisim juga. Dia tak pelik lah. Tuhan ada tangan, ada kaki, Tuhan duduk atas lah, tak pelik. Ni mujassiman. Orang panggil mantik yang dia gunakan tu, dia tak sedar bahawa dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tuhan tak khabar dia tu jisim. Dia khabar dia tu ada. Dan tak semestinya dengan akal yang waras, bila sebut ada mesti jisim dah.
Bila sebut ada, dah semestinya jising. Tengok pada diri kita lah dulu. Diri kita ada jising. Kemudian sifat kudrat kita pun ada juga. Waktu bukan jising dah awal-awal. Waktu jenis sifat dah pula. Ada juga. Bila ada, tak semestinya jising. Tapi kerana sempitnya pemikiran golongan Mujassimah yang khalisah lah ni. Sekarang ni jarang dah ada kita, tak ada dah. Kalau ada kita boleh jadi kafir tu. Sempit pemikiran mereka sehingga disamakan antara hukum yang ada pada kita, diaplikasikan hukum yang sama pada Allah, sedangkan Allah khabar dah laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Laisa mislahu syai', laisa misluhu syai', laisa mislahu syai' wala syai' mislahu, wala huwa mislu syai', wala huwa mislu syai'. Dia tidak sama dengan sesuatu dan sesuatu pun tak sama dengan dia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni kita isbat juga sebab apa? Sebab Tuhan khabar. Bila Tuhan khabar kita pun isbat, tapi dengan makna yang layak dengan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha pendengar. Allah Subhanahu wa taala ada sifat pendengar. Allah Subhanahu wa taala ada sifat pendengar. Hak tu kita isbat sebab apa? Sebab Tuhan yang khabar. Tuhan wa huwas samiul basir. Bukan kita fikir dengan otak kita dah. Kemudian ada juga dalam sifat 20 ni dalil akal untuk nak mengisbatkan sifat sama, itu untuk nak memberi pengukuhan sahaja, bukan untuk nak mengisbatkan. Ada beza tu. Pengukuhan dengan pengisbatan. Pengukuhan dengan pengisbatan. Nanti lagi kita akan lanjutkan perbincangan tentang perkara-perkara itu insya-Allah. Kalau ada ruang wal basar, dan juga basar. Tuhan boleh melihat. Sebab apa? Sebab Tuhan dah ada ilmu. Bila ada ilmu dah cukup dah kita kira. Kalau tidak khabar kita dia ada pelihat, dia ada pendengar, cukup dengan ilmu Tuhan, ilmu yang sempurna. Okey, pendengar, pelihat dia nak pergi mana kalau ada pada kita? Dia nak pergi kepada ilmu. Tahu, nak pergi kepada tahu. Kerana itu kalau mata boleh buka, telinga boleh dengar, tapi bila akal tak ada makna apa pun. Dia tak boleh pergi kepada tahu. Sekarang pengetahuan Allah, pengetahuan yang sempurna. Jadi tak perlu lagi kepada sama' dan juga basar. Pas kita sebut tu, Allah bersifat dengan sama', Allah bersifat dengan basar. Sebab apa? Sebab Allah kata gitu. Ini orang panggil kaedah nasifuhu kama wasafa nafsah. Kita sifatkan dia seperti mana dia sifatkan diri dia. Hak yang penting kita nafikan persamaan antara dia dengan makhluk dia, sebab dia kata laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Okey. Wal kalam, dan juga sifat kalam. Walawazimuha, dan sesuatu yang melazimi akan sifat-sifat ini, sama', basar, kalam. Sesuatu yang lazim kepada sifat sama' apa dia? Kaunuhu sami'an. Sifat yang lazim kepada sifat basar apa dia? Kaunuhu basiran. Sifat yang lazim kepada sifat kalam apa dia? Kaunuhu mutakalliman. Jadi situ ada 6 dah sifat yang sabit dengan dalil sam'i. Ni kita tak boleh buat bijak ni. Kalau kita buat bijak jadi jeng. Wa ba'daha mukhtalafun fihi, dan sebahagian daripada 20 sifat ni mukhtalafun fihi, dikhilafkan padanya di kalangan para ulama. Sebahagian ulama kata dalilnya dalil akli, sebahagian daripada ulama kata dalilnya dalil naqli. Iaitulah sifat wahdaniyah. Wal haqqu, dan yang sebenarnya pada pandangan syarah kita ni, mungkin pada orang lain pula al-haq di sisi dia hak lain pula. Kan itu kita jangan taksub. Jangan taksub. Ulama bukan seorang, ulama tu ramai. Kita nak ambil lah mana-mana yang kita nak ambil dalam waktu yang sama. Kita jangan serang ulama-ulama lah lain. Kita tak tahu ni, bila khilaf di kalangan para ulama dia khilaf bukan macam ke kita. Dia khilaf berdasarkan kepada ijtihad dia, kepada kemahiran, keilmuan, ilmiah yang ada pada dia. Jadi orang kata khilaf dia tu ataupun pandangan dia tu pandangan yang ada nilai, sama ada betul ataupun salah.
Sebab betul dan salah sungguh ti kita tak tahu. Kecuali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila hak ni dia kata ni. Kalau betul boleh 2 pahala, kalau salah boleh 1 pahala. Ustaz Mahdi Muhammad, ahlan wa sahlan marhabikum. Lagi pelik mantik Wahabi yang tuduh Allah tidak punya tangan. Mereka menyamakan Allah dengan orang kudung dan makhluk yang tak ada tangan. Astagfirullahalazim. Ini salah ni. Dia salah ni. Maknanya dia kata okey, kalau Tuhan tak ada tangan, Tuhan cacat. Kalau Tuhan tidak bertempat, maknanya Tuhan tak ada. Kalau Tuhan tak berada di luar alam, maknanya Tuhan tak ada. Astagfirullahalazim. Mantik apa ni? Maknanya mantik dia nampak Tuhan tu tokoh dah. Bila tokoh sungguh tilah kena ada tempat. Bila tokoh sungguh tilah kena memenuhi ruang. Bila ada tokoh semesti sesungguh tilah, sama ada berada di luar ataupun di dalam alam semesta ini, dia nampak Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan kabur daripada awal lagi dah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Tuhan sebut laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Ini penting sangat-sangat kepada orang Wahabi belajar sifat 20. Sebab nampak memang dia tak berkemampuan untuk nak direct faham ayat Al-Quran dan hadis seperti mana yang dipahami oleh orang-orang yang salaf, orang salaf. Wal haq, dan yang sebenarnya dikata anna dalilahu aqliyun. Dalil sifat wahdaniyah ini adalah akli. Sifat tadi wa huwal wahdaniyah, iaitu sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah khilaf dari sudut mana? Dari sudut pandangan. Dalil dia apa? Dalil dia akli ke nakli? Bukan khilaf pada sifat sabitnya sifat wahdaniyah tu. Khilaf pada dalil yang menunjuk akan sifat wahdaniyah itu, adakah dalilnya akli ataupun dalilnya nakli. Baik. Jadi ini secara umum lah. Ini kitab ni sebenarnya dia nak cover secara umum perbincangan tentang sifat 20. Perbincangan yang lagi panjang kena tengok kitab yang besar-besar lagi lah. Dan perbincangan yang lagi panjang tu sebenarnya kita tak perlu pun. Kita tak perlu. Maknanya bagi orang awam tak perlulah. Tahap ni pun dah okey dah. Tahap ni pun dah okey dah. Tak perlu. Tapi bagi mutakhasis dalam bidang itu, orang yang mutakhasis dalam bidang akidah, ataupun orang yang kaki nak ke depan menjadi seorang rujukan ataupun seorang ustaz, seorang pakar dalam agama, dia kena tahu. Dia kena tahu waktu memang kerja dia lah tu. Habis itu wa qad bada al musannifu bil wujudi, sesungguhnya bada al musannif iaitu Imam As-Sanusi. Musannif iaitulah Imam As-Sanusi, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Itu dia, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi. Kita kena tahu ni nama-nama para ulama, kita kena tahu. Ni kita belajar kitab ni khatam, kita belajar kitab ni tuang kitab pun nama pun kita tak tahu. Kalau hak sekali dengan nasab tu panjang sangat. Nama dia sekurang-kurangnya. Orang kata, awak belajar kitab apa? Saya belajar kitab Aqaid Ad-Durriyah. Siapa yang karang? Karang Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi. Aqaid Ad-Durriyah tu syarah kepada Matan As-Sanusiyah ataupun Matan Al-Mubarrahin. Siapa yang karang Matan Al-Mubarrahin tu? Imam As-Sanusi. Paling-paling kurang kita tak tahu. Tapi kalau kita dah ambil tahu, menunjukkan ilmu dah lekat pada kita. Sebab apa? Sebab kita tak tunjuk, kita temea orang tengah panggil. Kita temea kepada ilmu. Ilmu ni sifat dia ghirah. Sifat dia ghuyuh. Dia terlalu cemburu. Kalau sekali kita tunjuk kita tak nak ke dia, makna kita buat gong ke dia, 14 kali dia buat gong kita. Sebab itu dengan ilmu kita jangan gong. Jangan jadi orang yang mutakabbir. Orang yang meninggi diri seakan-akan dia tak perlu kepada ilmu. Sebab itu dia buat tak cakna. Dia buat tak tahu je. Dalam syair Arab ada disebut al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuh ataupun istihar perang kepada seorang yang muta'ali, yang meninggikan diri dia. Kasayli harbun lil makani ali, lil makanil ali. Seperti arus air, dia bermusuh
kepada tempat yang tinggi. Tempat tinggi tak ada arus air, dia akan turun ke bawah. Ini bila kita belajar, kita kena ikut lembah, kena ikut resmi lembah. Bila resmi lembah kita rendahkan diri kita, kayak gini penuh, kita akan dipenuhi dengan air. Tapi kalau kita meninggi diri macam ke bukit, air tak lekat pun pada kita, air akan turun ke bawah. Baik. Wa qad bada al-musannifu bil wujud, sesungguhnya musannif telah memulakan kitab ini, memulakan perbincangan 20 sifat ini bil wujud, dengan menyebut sifat wujud dulu. Libtina'i, kerana terbenanya baqi as-sifati alaihi, keseluruhan sifat-sifat yang lain itu ke atasnya, ke atas wujud. Mana kalau tak ada bersa pun sifat-sifat lain, nak ada apa benda dah tak ada. Jadi wujud tu menjadi asas bina as-sifat al-ukhra. Maknanya wujud itu menjadi asas kepada adanya sifat-sifat lain. Barulah kita boleh isbatkan sifat-sifat lain setelah kita mengisbatkan al-wujud. Wa qad alimta, sungguhnya kamu telah tahu, annahu, bahawa sungguhnya wujud itu sifatun nafsiyatun, sifat nafsiyah. Nafsiyah dengan makna sifat yang bangsa diri, sifat yang merujuk kepada diri. Makna kalau kita sifatkan wujud itu pada sesuatu, dia menunjuk kepada diri sesuatu, dia tidak menunjuk kepada sifat yang ada pada sesuatu. Kita kata iPad ada, iPad ada tu sifat bagi iPad. Sifat bagi iPad, dia tidak menunjuk kepada sifat iPad, tapi dia menunjuk kepada diri iPad. Bila buang ada, kita kata iPad tak ada terus dah. Lain dengan iPad mahal, dia tak merujuk kepada diri iPad, tapi dia merujuk kepada sifat iPad. Kalau kita buang, kita kata iPad tidak mahal, diri iPad tu ada lagi. Yang tak ada hanyalah mahal, yang menjadi sifat kepada iPad. Itu yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah. Mana kalau ternapi, dia ternapi sesuatu tu. Sifat nafsiyah kalau kita manusia banyaklah. Antaranya ada kita, antaranya bentuk kita, antaranya rupa kita, antaranya maknanya kalau tidak ada sifat-sifat ni, maka tidak ada. Rumah saya black out sebab peti kuat. Subhanallah. Kejap, cuba buka ni. Cuba buka mula apa? Mula Allah api Sekejap api tak ada dah nak baca. Mata tidak berfungsi kalau tidak ada api. Begitu juga api tidak ada makna apa-apa kalau tidak ada mata. Jadi kena buka kejap. Begitulah hubungan akal dengan wahyu. Seperti mana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ketika mana dia mengkritik golongan Al-Hashwiyah. Dia tak nak guna akal. Konon gak dia nak guna naqal, nak guna Al-Quran dan sunnah, macam ke Wahabi learning lah. Imam Ghazali kata akal tanpa ada wahyu, akal tu tidak berfungsi. Dan wahyu, kalau tak ada akal pula, wahyu tanpa akal tidak ada makna. Wahyu tanpa akal tidak ada makna. Kemudian akal tanpa wahyu pula, dia tidak akal dia tanpa wahyu, dia macam ke mata tidak ada cahaya, maka dia tak boleh melihat. Dalam konteks ni tak boleh nak melihat akan kebenaran. Baik.
wa qad alimta, sesungguhnya kamu dah tahu, annahu sifatun nafsiyatun, bahawa sesungguhnya wujud itu adalah sifat nafsiyah, nisbatan, kerana dinisbahkan, lin nafsi, kepada nafsi. Nafsi maknanya dirilah, diri. Kalau nafasi iaitu kepada nafas. Beza antara nafsi dengan nafasi. Aizat, diri itu dengan makna zat. Diri makna zat sesuatu. Zat tu diri sesuatu lah. Sifat dia, tu orang panggil sifat dia lah. Wa nusibat lizat, dan dia dinisbahkan kepada zat. Sehingga dia kata zati, sifat zati ataupun sifat nafsi. Li'annaha, kerana sesungguhnya zat itu la tuqal, tidak boleh ditaakulkan. Makna kita tak boleh nak mikir tentang zat tu illa biha, melainkan dengannya, dengan sifat wujud, sifat nafsiyah. Makna nasi goreng tu kita nak mikir tentang nasi goreng kecuali dia bersifat dengan ke nasi gorengan. Begitulah juga sesuatu tu kita tak boleh nak fikir tentang dia melainkan dia ada. Kalau dia tak ada, habis sifat-sifat lain tak ada. Itu maksud dia. Wa qad arrafaha as-Sa'du, sesungguhnya telah mendefinisikan wujud itu oleh as-Sa'du, sifat wujud itu oleh as-Sa'du, yang dimaksudkan dengan Sa'du dalam kitab akidah, Sa'duddin At-Taftazani, anak murid kepada Aduddin Al-Iji. Imam Sa'duddin At-Taftazani ni antara ulama yang asalnya tak cerdik sangat-sangat, bodoh sangat-sangat, tapi akhirnya jadi seorang ulama yang hebat sangat-sangat kerana ada kesungguhan, kerana ada sifat benar dalam hati dia. Biasanya tok-tok guru kita, dia akan menceritakan tentang siapa dia Imam Sa'duddin At-Taftazani, asal dia macam mana dan bagaimana dia menjadi orang yang sebegitu hebat sehingga digelar sebagai Sa'duddin At-Taftazani. Sa'duddin makna kebahagiaan bagi agama. Orang yang ada kedudukan ni. Ustaz Mahdi tulis bawah tu nama dia huwa Abu Sa'id Mas'ud bin Umar bin Abdullah At-Taftazani, meninggal pada tahun 793 Hijrah. Dia asal ni seorang pelajar yang terlalu corok. Imam Sa'duddin At-Taftazani seorang pelajar yang terlalu, kalau bahasa keras sikit kita kata terlalu bodoh lah, terlalu bodoh. Sampai ke peringkat tok guru dia kalau nak buat cerita hal bodoh-bodoh, dia beri contoh Imam Sa'duddin At-Taftazani. Sampai Imam Sa'duddin ni dia tak rasa malu pun orang kata dia bodoh, sebab dia bodoh sungguh. Tapi dalam waktu yang sama dia seorang yang terkenal dengan kesungguhan. Sampailah apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dia sebagai orang alim, ada orang mari jumpa dengan dia. Ada riwayat kata dia mimpi, ada riwayat kata dalam keadaan jaga. Dalam mimpi pun tak pelik, kalau jaga pun tak pelik. Allah boleh buat apa yang dia nak buat kepada orang yang dia sayang. Orang yang ada sifat benar dalam hati dia, dia akan dapat apa benda yang dia nak. Apa pentingnya ada sifat benar tu. Orang ulama kata as-sidqu kas-sayf, benar itu, sifat benar itu seumpama pedang. Ma wudi'a fi syai'in illa qata'ahu, tak diletak pada sesuatu melainkan dia akan kerak sesuatu. Dengan makna kalau sifat benar adalah hati kita, kita nak apa sahaja pasti kita akan berjaya. Tak boleh berjaya di dunia, dia akan boleh berjaya di akhirat. Berjaya tetap berjaya. Sehinggalah ada orang mari khabar kepada dia, saat dia kata ada orang nak jumpa kamu tu di luar sana. Dia tengah duk study, tengah duk baca. Dia kata aku tak ada masa. Pergi dulu. Aku tak ada masa nak jumpa dengan orang. Banyak benda yang aku kena ngapa. Waktu pun balik. Lama lepas tu mari pula saat. Kan aku khabar dah tadi kan ada orang nak jumpa mu. Dia kata siapa nak jumpa aku? Tak apa lagi lah dulu. Pergilah dulu. Siapa nak jumpa aku? Aku ni banyak benda lagi aku nak ngulang, nak ngapa ni. Sebab dia tak cerdik pada orang dan dia sedar dan dia usaha lebih pada orang. Sampai ke peringkat orang hok mari khabar ke dia tu, dia kata mu tahu tak siapa hok panggil mu tu? Dia kata siapa? Hok yang panggil mu tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setengah ulama kata ini secara yaqazah. Ada ulama kata ini secara mimpi. Hak mana Allahu a'lam. Serah kepada Allah. Sehinggalah dia pun pergi mendapatkan Rasulullah. Bila dapat Rasulullah tanya dia, mu ni saat aku panggil berkali-kali, mu ni Mas'ud, aku panggil berkali-kali mu ni.
Guana. Dia kata, ya Rasulullah, kalau hamba tahu Rasulullah yang panggil, hamba pergi selalu dah. Hamba pergi selalu dah. Tapi hamba ingat bukan Rasulullah. Kemudian Nabi kata, dah mu nak apa benda ni? Mu nak apa benda daripada aku? Dia kabarlah kepada Rasulullah bahawa dia ni otak benak sangat. Ngapa tak sedang, tak ingat sama sekali. Rasulullah suruh dia buka mulut, Rasulullah ludah dalam mulut dia. Ini kalau kita kata mimpi, okeylah. Makna orang Wahabi pun boleh terima kalau kata mimpi. Kecuali Wahabi yang memang dak gerak sejatang sangat-sangat sehingga dak nak beza pula antara mimpi dengan yaqadhah, antara mimpi dengan jaga. Lepas pada tu seakan-akan apa yang dia belajar dengan berkat idea baginda Nabi tu hal letak dalam hati dia, dalam akal fikiran dia. Esokkan dia pergi dekat tok guru dia, majlis Imam Al-Iji. Adalah Imam Al-Iji, dia keluarkan satu persoalan, dia tanya anak-anak murid, dia jawab belaka. Siapa kediang ni tengok Imam Sa'duddin ada. Dia pun tanya Imam Sa'duddin. Tanya tu bukan nak suruh jawab pun, sebab tahu dah memang tak boleh. Tanya jawab boleh ada. Allah. Molek ada, kejut orang tengok. Biar betul ni saat Mas'ud ni, biar betul. Tanya lagi soalan lain, boleh jawab juga. Tanya lagi. Lepas pada tu terkenal dah lah. Sebab menjadi seorang tokoh yang hebat di kalangan anak-anak murid Imam Al-Iji. Baik. Dia kata apa? Bi annaha sifatun thubutiyah. Bahawa sesungguhnya al-wujud itu, sifat wujud itu adalah sifat subutiyah. Sifat subutiyah ni ada yang sahabat kita tanya minggu lepas tu. Kalau dia tanya sungguh tu. Ni sungguh sini. Sifatun subutiyah dengan makna sifat yang sungguh. Maknanya apa maksud sungguh? Sungguh makna dia kalau kita nafikan jadi dusta. Atau orang panggil sungguh. Dia tak ada. Dia boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Sebahagian daripada yang sungguh tu tak ada. Tapi kita tak boleh nafi. Kalau kita nafi, dia jadi dusta. Saya ada. Ni ada cokok-cokok ni. Tiba-tiba orang kata saya tak ada. Nipulah dia. Sebab dia cakap sesuatu yang berlawanan dengan realiti. Saya comel. Kalau betul lah saya comel. Mudah-mudahan comel lah. Mudah-mudahan comel. Comel tu, nak cari comel pada saya, pas cerah tak jumpa. Comel tu, uduh. Saya uduh. Uduh tu tak ada. Nak cari uduh tak jumpa. Tetapi sungguh. Kalau ada seorang dia kata, dah ustaz comel, maka dia dusta. Sebab apa? Sebab dia nyesat sabit sesuatu yang sungguh. Jadi begitu juga wujud ni. Ada tu. Allah ada. Ada tu adalah sifat yang sabit. Sifat yang sungguh. Dengan makna kalau kita nafikan, dia jadi dusta dah pula. Yadullu al-wasfu biha, yang bersifat dengan dia, dengan sifat wujud ni, yadullu menunjuk ala nafsi zat, menunjuk kepada diri zat, duna ma'nan zaidin alaiha, tidak pada makna yang zaid, makna yang ada padanya pada zat. Kita kata baju ada dengan baju mahal. Kalau mahal, dia menunjuk kepada makna yang zaid pada zat, makna yang ada pada zat. Dia sifat bagi baju itu. Makna kalau kita buang, kita nafikan mahal tu, baju tu masih lagi ada. Dari segi ta'akul, akal fikiran kita. Cuma yang tidak ada hanyalah sifat dia yang namanya mahal. Ganti tempat sifat dia yang mahal itu menjadi murah. Tapi kalau kita kata baju tak ada, tidak ada, makna diri baju tu tak ada. Okey, boleh faham? Waqtulifa fihi, maka diperselisihkan padanya, pada sifat wujud ni. Faqila huwa nafsuz zat, ada yang kata dia tu diri zat dah. Wujud tu adalah zat dan zat itu adalah wujud. Bila ada zat, maka itu adalah wujud. Wujud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maknanya wujud ada itu, dia bukan semata-mata merujuk kepada diri zat, bahkan wujud tu sendiri adalah diri zat dah. Ada ulama kata gitu. Wa ala haza, dan berdasarkan kepada pandangan ini, dengan makna wujud tu bukan
dia sifat yang merujuk kepada diri zat, bahkan dia sendiri pun adalah diri zat dah. Tapi tu kalau kita kata kereta tak ada, kereta tu pun tak ada terus. Fala yakunu sifatan. Dasarkan pandangan ni, maka wujud itu bukan sifat. Tak sah kita kata wujud tu sifat. Ada tu sifat. Wa huwa madhhabul Asy'ari, dan ini adalah pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri. Wa qad tasamaha fi 'addihi sifatan. Berdasarkan kepada pandangan ni, dia bukan sifat, tapi dia juga diketengahkan sebagai satu sifat. Hal ni hanyalah atas jalan tasamuh. Atas jalan orang panggil bermudah-mudah. Dok pegang sungguh-sungguh realiti tu. Mana buat mudah je, buat mudah. Orang kata rombongan daripada Yuniza. Bah Yuniza, orang panggil rombongan daripada Yuniza. Sedangkan ada 2 orang kawan kita yang bukan Yuniza pun. Jadi kita kumpul semua sekali ni, kita anggap dia sebagai pelajar-pelajar Yuniza. Walaupun kalau kita pergi secara terperinci, 2 orang ni, Ali seorang, kemudian Ja'far seorang, ini bukan pelajar Yuniza. Ni kita tak pergi perinci, kita anggap, kita kata semua rombongan ni adalah rombongan daripada Yuniza. Semua yang ada ini adalah adalah pelajar-pelajar Yuniza. Kemudian dikira ada Dollah, ada Sama, ada masuk juga Ali tadi, masuk juga Ja'far itu. Hak ni orang panggil atas jalan tasamu. Bukan atas jalan yang terperinci, bukan. Wa huwa madhhabul Asy'ari li'anna sifata zaidatun. Kerana bila sebut sifat, dia semestinya bukan zat. Zaidah tu bukan zat, tapi dia sabit bagi zat tersebut. Zaidatun ala zat, dia sesuatu yang ada di atas zat, dengan makna sesuatu yang sabit pada zat, sama ada dia jenis ada ataupun dia jenis al-umur al-i'tibariyah ataupun dia jenis ahwal, tak kira lah. La nafsu zat, bukan diri zat. Bila diri zat, itu tidak dinamakan dengan sifat. Dah wujud, mengikut pandangan bahasa Asy'ari, kata diri zat juga dianggap sebagai sifat. Ini atas jalan tasamuh. Atas jalan tasamuh. Allah panggil berbuat mudah. Buat mudah, tidak secara detail. Ghayatul amri, kesimpulannya dia kata, lamma kanatiz zatu, tetap kala adalah zat itu, tusafu bil wujud fil lafzi, dia disifat dengan wujud pada lafaz. Kita kata zat itu ada, Allah ada. Kita kata dunia ini ada. Fayuqal zatullahi mawjudatun, maka kita kata zat Allah itu ada. Addahu sifatan, maka dikiralah dia ada itu sebagai sifat juga. Mana sifat sekira-kira sebutanlah lafaz. Kita menyifatkan sesuatu kepada Allah. Kita kata Allah ada, dengan makna kita jadikan lafaz ada itu sebagai sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ni apa? Sesuatu yang menceritakan tentang sesuatu. Itulah dia sifat bagi sesuatu. Allah ada itu dia menceritakan tentang Allah. Cuma ada itu dia menceritakan tentang Allah, dan dia terus merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sudut tu tak salah kalau kita namakan dia sebagai sifat. Kerana itulah atas jalan tasamuh, sebahagian daripada para ulama, dia walaupun dia berpegang dengan pandangan Imam Abu Hasan al-Asy'ari bahawa wujud itu sesuatu yang merujuk kepada nafsi zat, bukan kepada sifat, tapi masih lagi wujud itu dikira sebagai satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan kata qil, huwa zaidun ala zat. Dia memang zaid ala zat. Wujud ni bukan nafsi zat. Dia zaid ala zat, tapi dia yadullu al-wasfu biha ala nafsi zat. Dia ni sesuatu yang zaid, sesuatu yang zaid ala zat, dengan makna dia bukan zat, dia sifat. Tapi sifat yang menunjuk kepada diri zat. Sifat ada banyak. Ada sifat yang menunjuk kepada diri zat, ada sifat yang menunjuk kepada sifat yang ada pada zat, ada sifat yang menunjuk kepada keadaan zat. Semuanya itu dirangkumkan sebagai sifat. Ini pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa huwa mazhabu al-Fakhrazi.
Dia adalah mazhab Al-Fakhrir Razi dengan makna Fakhruddin Ar-Razi. Ini salah seorang daripada tokoh ulama besar lah sebelum daripada Imam Sa'duddin At-Tabtazani. Ustaz Mahdi tulis bawah tu, huwa Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husin At-Taimi Ar-Razi, Fakhruddin, kebanggaan agama. Makna bila ada gelar Fakhruddin, Sa'duddin, Hujjatul Islam, ini orang yang bukan biasa-biasa lah. Jadi kita kalau kita nak kritik orang-orang ni, kita kena sedar diri kita lah dulu. Tapi kalau orang yang tak sedar dirinya, kritik lebih kurang je. Tambuh pakar bab lain. Tambuh pakar tak mencacatkan apa-apa. Tapi kalau kita kritik, kita serang, tu kita tak sedar diri. Kita tak mau pakar dia, kita nak ikut ulama lain yang sama taraf dengan dia, itu tak ada masalah. Kita berhak memilih apa yang kita nak pilih. Lebih-lebih lagi pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah. Habis itu, wa huna aqwalun ukhra, dan di sini ada beberapa pandangan lain, wa adillatun, dan beberapa dalil alal aqwal, yang menunjukkan kepada pandangan-pandangan tersebut. Lam yasmah al-waqtu bi dzikriha, tapi waktu tidak mengizinkan untuk menyebutnya. Waktu perlu kepada perbahasan suku pula, perbahasan suku tentang wujudullah, tentang kategori wujudullah. Dan sebenarnya itu bukan perbincangan tentang akidah pun. Itu perbincangan tentang mustalahat, perbincangan tentang kategori, perbincangan tentang sesuatu yang bukan akidah secara langsung. Dan perbincangan yang tak perlu pun, pada orang awam tak perlu. Orang awam nak apa dia? Ataupun orang yang bukan mutakhasis, dia ahli ilmu tapi dia bukan mutakhasis, dia nak dalam konteks ni, dia nak yakin bahawa Tuhan tu ada. Dia nak faham apa makna adanya Tuhan, sehingga dia nampak ada Tuhan yang pertama. Kemudian dia nampak yang kedua pula, ada Tuhan ada yang tak sama dengan makhluk. Dah cukup. Itu akidah dah. Itu yang kita nak. Mana kau tadi tu duk bincang ainuz zat ke, ataupun sifatun za'i ala zat ke, dalilnya begini. Ini nak pergi mana tu? Ia nak pergi kepada Allah tu ada. Sekarang kita boleh siapa dah Allah tu ada. Buat apa lagi kita duk bebankan diri kita dengan perbincangan yang meleret-leret itu, yang kemungkinan boleh jadi sampai kepada sesuatu yang diistilahkan sebagai ghawamid al-kalam. Mana perbincangan-perbincangan yang rumit-rumit dalam ilmu kalam. Itu bukan kerja orang awam dan bukan kerja orang yang bukan mutakhasis dalam bidang ni. Imam Ghazali dia kata mana? Dia kata hadza laisa min usyik, ini bukan sarang kamu, fadriji, turun. Sarangmu duduk bawah, jangan duduk sarang ni. Kakimu kena patut di burung yang besar. Hadza laisa min usyik fadriji, ini bukan sarang kamu tu, turun. Imam Ghazali kata wa in kana hadzal ilm muhimman fid din illa anna ishtighala bihi laisa li'ammatin nas bal li khassatihim. Sekalipun ilmu ini, ilmu perincian tentang mustalahat, orang kata perbincangan yang halu-halu dalam ilmu kalam ini, ilmu akidah yang sampai ke tahap ilmu kalam itu, sekalipun ilmu ini amat penting dalam agama ini, sekarang ni ilmu ini dia menjadi senjata untuk mempertahankan akidah daripada dicerobohi oleh ahli-ahli bid'ah. Sekalipun begitu, illa annashtighala bihi, akan tetapi bersibuk-sibuk dengannya, mendalami dia, memperhalusi perbincangan tentang dia, laisa li'ammatin nas, bukan bagi semua manusia. Kadang-kadang bahasa Arab pun tak reti. Kadang-kadang anak enta pun salah lagi. Anak enta kadang-kadang salah sebut jadi anak unta. Juga nak mengarung dalam perbincangan yang dalam-dalam. Ini sebenarnya kita mensia-siakan waktu kita yang amat berharga, yang Allah suruh kita guna pada benda yang lain. Tapi bagi mutakhasis dia, orang yang akan ambil peranan untuk nak mempertahankan akidah, bila ada orang kata syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh ahli bid'ah, maka bagi dia memang boleh pahala lah dia belajar. Pahala besar lah pula untuk nak membebaskan ataupun untuk nak melaksanakan kewajipan fardu kifayah.
Bahkan perbincangan antara sifat wujud ni, ainuz zat ataupun ghairuz zat, setengah ulama kata bagi mutakhassis pun tak perlu belajar lah. Sebab dia termasuk dalam kategori ghawamidul kalam. Bila ghawamidul kalam ni, pandangan kita tak berapa clear. Sebab perbincangannya terlalu halus. Akhir sekali takut-takut kita salah petak. Kena petak tahi ayam munah agak busuk tangan kita. Sebab akal kita ni dia ada tahap dia, ada tahap dia. Mula-mula dia boleh pergi belaka. Kalau perbincangan tentang wujudnya Allah, adanya Allah tak sama dengan kita, siapa-siapa pun boleh pergi selama mana ada akal. Kemudian pergi mendalam lagi, ainuz zat ataupun ghairuz zat. Hak ainuz zat dalil dia begini. Dalil tu pula dibahas. Jawapan timbul iskal, jawapan dia timbul. Akhir sekali jadi sakit otak kita. Habis masa dalam keadaan yang sia-sia. Bagi orang awam lah. Tapi bagi mutakhassis dia perlu benda tu. Sebab ada guna dia untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay. Habis itu. Dah kita ni mutakhassis ke orang awam? Kita kategori orang awam je. Kategori orang awam je. Baik, wala hajah lil mukallaf biha, dan tidak ada sebarang hajat bagi mukallaf dengannya, dengan perbincangan yang mendalam itu. Fa innahu yakfihi al iman, kerana mukallaf mana-mana pun hak imannya, hak akidahnya telah memadai baginya beriman biwujudihi ta'ala, ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kena tahulah ada Allah tu maknanya apa. Bukan ada Allah tu adanya guana, ataupun adanya di mana, ataupun adanya bila. Itu sebenarnya adanya jisim, adanya makhluk Allah. Jadi kita kena faham bahawa ada Allah, ada yang tidak ada guana. Adanya Allah, ada yang tidak ada bila. Adanya Allah, ada yang tidak ada di mana. Jadi jangan kaitkan bila, masa. Jangan kaitkan di mana, tempat. Jangan kaitkan guana, kaifiat daripada adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya adalah makhluk Allah. Kita nak faham makna ada Allah. Ada Allah, ada yang tidak ada awal. Ada Allah, ada yang tidak ada akhir. Ada Allah, ada yang tidak sama dengan kita. Ada Allah, ada yang tidak perlu kepada yang lain. Ada Allah, ada yang Maha Esa. Ada Allah, ada yang tak terlintas pun dalam otak kita. Kullu ma khatara bi balika fa huwa halikun fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terlintas dalam otak kamu, dia pasti akan binasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan dia. Itu makna tauhid. Itu tauhid yang kita kena belajar. Bukan perbincangan yang mendalam, yang melerik-lerik terhadap sesuatu yang tidak diperlukan dalam agama kita, melainkan untuk sesetengah orang sahaja. Okey. Wala yajibu alaihi i'tiqad kaunul wujud ainan aw ghaira, dan tidak wajib ke atasnya, ke atas mukallaf itu i'tiqad kaunul wujud. Wujud tu ainan, ain al-mawjud ke, wujud tu kena kepada diri yang ada tu ke, au ghairan, ataupun ada tu kena kepada selain daripada diri yang ada, masuk dalam kategori sifat bagi benda yang ada. Tak perlu tu. Li'anna dhalik, kerana itu semua lam ya'mur bihi syar'u, tidak pernah disuruh oleh syarak. Syarak dah suruh gitu. Ini kadang-kadang menjadi satu kesilapan lah juga. Ana tengoklah pada pandangan ana lah, silap sungguh ti atau tidak, wallahu a'lam, ni pada pandangan ana. Sebahagian daripada para asatizah yang Asy'ariyah kita ni, dia gairah nak mengulas benda-benda yang seumpama ini dalam masyarakat awam. Kadang-kadang buat live untuk nak ulas benda-benda yang begini. Ini satu benda yang tak wajar sama sekali. Pertamanya, dia memenatkan fahaman orang awam. Ada setengah yang minat tu, dia atas dasar minat, kadang-kadang tak faham pun. Kalau faham, alhamdulillah. Tapi kena ingat, di sana ada golongan orang awam boleh terima benda tu sampai ke peringkat dia kata, payahnya belajar akidah gini. Sedang molek pula Wahabi hok belah sana kata, belajar sifat 20 tu payah, kejap ada kejap tak ada, dia kata. Jadi pemahaman dia tu masuk. Secara tak langsung kita memberi saham kepada, orang kata, masuknya asyubahat
ahli-ahli bid'ah ini dalam pemikiran masyarakat Islam, masyarakat awam. Jadi sepatutnya kalau kita nak bahas benda-benda hak begitu, tak perlulah kita buat secara terbuka, buat live dalam Facebook. Cukup kita buat kelas yang tertutup, guna orang panggil Google Meet ke ataupun Zoom ke, Webex ke, guna tu. Pilih orang kata ahli dia, mana orang-orang yang mutakhasis, kemudian bahaslah kita nak bahas banyak-banyak mana pun. Kita kena ingat kadang-kadang setengah ulama-ulama kita tidak faham dia ni, dia senyap, jadi buat macam bodoh je. Bukan dia tak tahu, tapi dia tengok kemudaratan yang berlaku, yang pernah diberi ingat oleh Imam Al-Ghazali dulu, kemudian diperingatkan oleh Imam Fakhruddin Razi zaman dia, kemudian diperingatkan oleh Imam Sanusi yang susung sifat 20 itu. Orang panggil perbincangan akidah yang disertai dengan perbahasan yang masuk dalam kategori falsafah. Itu tidak diperlukan oleh masyarakat. Ni kita kena berhati-hati, kena berhati-hati. Kadang-kadang benda tu tak timbul isu pun. Kita nak tunjuk hebat kita, akhir sekali gaduh habis. Kehebatan kita bukan untuk ditunjuk kepada orang. Kehebatan kita adalah untuk diberi manfaat kepada orang. Kehebatan kita adalah untuk beri manfaat kepada orang. Bukan kehebatan kita untuk nak nunjuk kepada orang. Nunjuk tu satu benda yang tak molek. Orang kata kalau kita beri sesuatu, kita beri bunga kepada, beri sesuatu, tengok khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita nak cakap dengan orang, kena ikut qadar kemampuan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesedaran kepada kita apa yang sepatutnya kita beri kepada orang dan apa yang sepatutnya kita kena sipang. Kena sipang. Ini macam ke ilmu makrifat yang khassah tu lah. Setengah-setengah asatizah apa benda yang dia kabur tu betul, tetapi tak kena tepat. Itu jadi fitnah. Akhir sekalinya jadi fitnah. Hak Wahabi duk itas semua nak cari peluang dan juga ruang. Kita pergi bola tanggung pula kepada dia, sedang molek. Baik. Lianna dhalika la ya'mur bihi syar'u, kerana itu tidak pernah diperintahkan oleh syarak. Wa sakata anhu sahabah, dan para sahabat diam daripadanya. Wa tabi'un, orang tabi'in pun diam. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mudah-mudahan Allah turunkan redha Allah kepada mereka semua sekali. Okey. Jadi perbincangan wujudu ainul mawjud ataupun wujudu ghairil mawjud, ini perbincangan yang masuk dalam kategori rawamid dalam ilmu kalam. Tak sepatutnya kita bahas. Tak apalah, kita tak tahu pun tak apa. Al ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Imam Ghazali kata, tahu mengenainya tak bagi manfaat apa-apa, jahil tentangnya tidak memudaratkan apa-apa. Hak ni kalau kita sibukkan diri kita juga, bererti kita tak masuk dalam hadis Nabi. Apa dia? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kesempurnaan Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak memberi faedah kepada dia. Sebab bincang banyak-banyak nak pergi mana? Nak pergi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Dah benda tu kalau ada dah, gagah dah. Tak perlu dah nak bahas yang panjang-panjang, yang meleret-leret. Tak perlu dah. Kecuali perbahasan ilmiah di kalangan ahli-ahli ilmu, itu bab lain lah. Itu bab lain. Ni untuk nak pegang ni. Yang keduanya wal qidamu, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang keduanya ialah qidam. Berapa dah kita ni? Kuna 13 dah. Sikit lagi Wal qidamu, qidam, wal baqa'u baqa'. Qidam sifat salbiyah. Kita tahu dah sifat salbiyah, sifat yang menunjuk kepada tak ada. Sifat yang menunjuk kepada tak ada. Tak ada apa? Tak ada sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sifat, apa benda orang panggil, sifat yang makna dia menafikan sesuatu, perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna satu perkataan yang madlul dia adam, madlul dia tak ada. Tak ada apa? Tak ada perkara yang
yang mustahil bagi Allah. Sedia maknanya tidak ada awal. Awal itu tak ada. Dan awal itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bila kita kata Allah itu qadim, maknanya apa? Allah tidak ada awal. Awal memang tak layak dengan Allah. Awal memang mustahil bagi Allah. Awal ternafi daripada Allah. Bila kita sebut sedia. Sedia maknanya tidak ada awal. Okey. Wahia awalus sifat, dan dia sifat yang pertama. Awalus sifatis salbiyah, sifat salbiyah yang pertama. Allati tanfi 'aniz zatil 'aliyah, yang menafikan daripada zat yang maha tinggi, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Amran, sesuatu, la yaliqu bihi ta'ala, yang tidak layak, maknanya yang mustahil, bihi dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Dia nafikan apa? Bila kita sebut sedia, sedia makna dia apa? Makna tu madlu tu. Makna dia apa? Makna dia tidak ada awal. Jadi dia nafikan awal. Awal tu memang tak layak dengan Allah, sebab Allah tu Tuhan. Awal layak dengan perkara-perkara baharu sahaja. Okey. Wa yu'arrafu bin nisbati lahu, dan ditakrifkan qidam itu bin nisbati lahu. Takrif pun orang panggil bin nisbati lahu, nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makna qidam yang disandarkan kepada Allah. Makna bila kita kata Allah sedia, sedia yang disandarkan kepada Allah, yang diketengahkan sebagai sifat bagi Allah tu, definisi dia apa? Bi'annahu, bahawa sesungguhnya dia sedia tu, huwallazi la awwala liwujudihi, iaitulah sesuatu yang tidak ada awal bagi kewujudan dia tu. Mana Allah sedia. Sedia Allah mana apa? Allah adalah Tuhan yang kewujudan dia tidak ada awal. Wala iftitah lahu, dan tidak ada permulaan. Tidak ada iftitah, tidak ada pembukaan, tidak ada permulaan baginya, bagi kewujudan dia. Itu bila kita kata Allah qadim, kita kata Allah bersifat dengan qidam. Mana apa? Makna Allah tidak ada awal. Allah tidak ada permulaan. Allah sedia. Kita boleh faham makna sedia, tidak ada awal, seperti mana kita boleh faham makna ada awal. Makhluk semuanya ada awal. Itu orang panggil hadis. Asalnya tak ada, jadi ada. Itu makna hadis. Allah tidak ada awal. Boleh faham? Apabila kita faham ada awal, kita akan faham juga tidak ada awal. Ketika mana kita menafikan awal daripada, kita boleh faham. Cuma nak naik setangga lagi. Kalau ada awal tadi, itulah dia jisim, itulah dia jirim, itulah dia a'rab. Bila sebut tidak ada awal, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tu benda jisim bukan, jirim bukan, a'rab bukan. Dah apa dia? Zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dah guana, tak ada guana-guana. Dah bila, tak ada bila-bila. Dah di mana, tak ada di mana-mana. Dah guana dia, tak ada guana-guana. Dah dia ada ke tak? Ada. Ada yang tak sama sikit abu harang pun dengan ada habis tu kita nak dibandingkan dengan ada Allah, kita tak masuk dalam kategori ada lagi. Ni orang yang apa bendanya yang mudah membatiniahkan orang, dikata batiniah pula saya ni. Wahdatul wujud ni. Itu sabit dalam hadis Nabi tu. Nabi katakan Allah, ada Allah, walam yakun syai'un ma'ahu. Tidak ada sesuatu pun yang bersama-sama dengannya, bersama-sama dengan Allah. Allah ada, tidak ada sesuatu pun yang bersama-sama dengan Allah. Sesuatu selain daripada Allah itu ada, Allah bersama dengan sesuatu. Ulama kita kata ma'iyah itu sifat bagi Allah, bukan sifat bagi kita. Allah bersama-sama dengan kita, betul. Kita tidak pernah bersama-sama dengan Allah. Tengok ayat hadis tu disebut, kan Allah, ada Allah, walam yakun syai'un ma'ahu, tidak ada sesuatu pun yang bersama-sama dengan Allah, dulu, kini dan selama-lamanya. Selain daripada Allah, ada dia billah,
ada dia dengan Allah, bukan ma'allah. Bukan bersama-sama dengan Allah. Kalau kita tengok nas Al-Quran, nas hadis Nabi SAW, tak ada dalam Quran Tuhan kata kita bersama dengan Allah. Tak ada. Kita dengan Allah. Bila sebut ma'a, Allah yang bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita ada dua makna. Satu dengan makna yang ammah, dengan makna yang umum. Maknanya Allah tahu tentang kita, Allah tengok tentang kita, Allah dengar tentang kita, Allah yang menentukan segala-galanya tentang, Allah yang mengadakan kita dan juga apa yang kita buat. Ini Allah bersama-sama dengan kita, dengan makna ma'iyah yang ammah. Semua makhluk Allah bersama-sama dengan mereka. Satu lagi, Allah bersama-sama dengan kita dengan makna yang khasah, dengan makna yang khusus, dengan makna Allah tolong kita, dengan makna Allah berkati kita, dengan makna Allah bagi taufik kepada kita. Ini Allah bersama-sama dengan hamba-hamba dia yang khusus. Kita bukan bersama-sama Allah. Walaupun dalam bahasa Melayu kita boleh kata kita bersama, tapi dalam bahasa nahnu ma'allah, dari segi istilah yang sebetulnya tidak tepat. Kalau kita maksudkan kita ada, Allah pun ada, kita ada sini, Allah ada di tempat yang sama dengan kita. Tak, sebab Allah tidak bertempat. Kerana itu kalau ulama-ulama di Azhar, antaranya Syekh Yusri Jabir, dia sebut secara jelas bahawa nahnu billah, kita ni dengan Allah. Allahu ma'ana, Allah yang bersama-sama dengan kita. Konklusi dia, ma'iyah sifat bagi Allah, bukan sifat bagi hamba. Ma'iyah sifat bagi, kan Allah, ada Allah. Dah kita ni ada ke dah? Kita ni ada. Ada kita tu ada hakiki ke tidak? Ada yang hakiki. Ada yang hakiki. Kita ada, dan ada kita ada yang hakiki. Tapi ada yang hakiki kita nak dibandingkan dengan adanya Allah, tak masuk dalam kategori ada lagi. Kita kata Tok Haji Segebang. Tok Haji Segebang kau tengah mengajar kitab Aqaid Ad-Durriyah. Tok Haji yang pakai Segebang. Hakiki. Di pasar Batunang jual kuih tu, ada juga Tok Haji Segebang. Jenis kuih. Hakiki ke? Hakiki, bukan majazi. Tapi Tok Haji Segebang di pasar itu tak sama sikit Abu Haram pun dengan Tok Haji Segebang yang sedang mengajar itu. Kerana itu para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, bila dia sebut ada kita dengan ada Allah, dia masukkan dalam kategori mushtarak lafzi. Mushtarak lafzi ni dengan makna sepakat dari segi lafaz, tapi makna dan hakikat yang berbeza. Lafaz tu sepakat, tapi makna dan juga hakikat yang berbeza. Ada kita tak sama sikit Abu Haram pun dengan ada Allah. Ada Allah tak sama sikit Abu Haram pun dengan ada kita. Bahkan ada kita nak dibandingkan dengan makna adanya Allah, ada kita ni tak masuk dalam kategori ada. Macam Tok Haji Segebang tadi, nak pergi di masjid, nak bubuh sebaris dengan Tok Haji Segebang hok mengajar kita Aqaid Durriyah tu, orang dak panggil Tok Haji Segebang pun dia. Kalau dia pergi juga kat orang ambil dia puak, orang bola mulut jadi tahi. Itu baru perbandingan antara makhluk dengan makhluk, apatah lagi perbandingan antara Khalik dengan makhluk. Ini kadang-kadang kata-kata ulama tasawuf kita kena faham dengan betul. Barulah kita tak jeng. Macam ke ni? Tengok sini dia kata, itu nisbah kepada Allah, maknanya tidak ada awal. Wa ma'nahu bin nisbah lil hadis, dan maknanya makna lafaz qadim itu, kita kata alam ini sedia. Ataupun setengah-setengah ulama tasawuf kata ruh itu sedia. Ma'nahu binisbah lil hadis, maknanya nisbah kepada hadis, nisbah kepada perkara-perkara baru pula, tulul muddah, panjang tempoh dia. Jadi boleh tak kita kata kitab ni qadim, hadzal kitab qadim? Boleh ke tak? Boleh, ada masalah. Bukan dengan makna kitab ini tidak ada awal, tapi dengan makna kitab ini kitab yang lama. Begitulah setengah-setengah ulama dia kata ruh, ar-ruh qadimah, ruh itu qadim. Ruh itu qadim, makna dia bukan ruh itu tidak ada awal. Sebab mereka belajar kitab sifat 20 ni, dia mahir sifat 20 ni. Bila dia kata ruh itu qadim, makna dia ruh itu lama jika nak dibandingkan dengan jasad. Ada awal ke tak? Ada awal. Sebab bila lafaz qadim, lafaz qidam dinisbahkan kepada makhluk, makna dia tulul muddah,
makna dia lama tempoh dia. Wa qaddara, dan ditakdirkan, diukur bisanatin dengan setahun. Makna kalau setahun lebih itu dinamakan dengan qadim dah. Hak ni orang panggil qadim zamani, qadim yang berkait dengan masa. Jadi tak salah kalau ulama tasawuf kata ruh itu qadim. Dia faham dengan makna yang betul. Dengan makna ruh ini dia terlalulah lama diadakan oleh Allah jika nak dibandingkan dengan jasad. Berpuluh-puluh ribu tahun sebelum adanya jasad, Allah telah mengadakan ruh. Ruh tu ada awal ke tak? Ada awal. Qadim situ dengan makna lah lama tempoh. Yang makna kalau setahun dah dianggap sebagai lama. Kalau orang tanya ni basikal baru ke? Tak, ni basikal lama. Maknanya basikal hak setahun lebih dah. Diukur dengan setahun. Itu hak ulama sebut. Kemudian ada golongan al-mutamaswif. Mutamaswif ni sahibul fudul. Mutamaswif ni empunya kepada fudul. Benda hak orang nak buang, hak tu dia naknya. Dia duk ambil kata-kata ulama tasawuf tu, dia faham dengan kefahaman dia, kemudian dia jaja merata-riti supaya orang kata dia ni orang tasawuf. Ini mutamaswif. Dia ambil kata-kata ulama tasawuf, kata ruh itu qadim, dia pergi jaja kepada orang ruh qadim. Ruh qadim, yang bahas qadim situ tidak ada awal. Sebab ruh ni datang daripada Allah, kerana nak membesarkan ruh, nak membesarkan orang kata jenis ruh itu sampai ke peringkat dia kata ruh itu sedia pula dengan makna tidak ada awal, jadi kafir hanya azanallah misalnya. Kalau orang tasawuf sebut tadi, dia sebut dengan benda yang betul. Orang yang tak faham ni ambil kata-kata dia, sebut juga lafaz yang sama tapi makna yang berbeza. Azanallahu min zalik. Hak ni orang panggil ashabul fudul. Dia duk ambil benda-benda hak buangan, benda-benda hak orang tak ambuk, benda-benda hak bukan itu tumpuan utama orang tak tasawuf. Kadang-kadang kata-kata yang syatahat, kata-kata yang syubhat yang boleh mengelirukan, hak tu dia berakhir sangat. Hak mujahadah orang tasawuf tu dia dah ambil pula. Hak riyadhah orang ahli tasawuf dah ambil pula. Hak duk lawan nafsu siang malam makan sikit, qillatut ta'am wa qillatul kalam, wa orang kata qillatut ta'am wa qillatut ta'am wa qillatu mukhalatatil anam. Makan kurang, tidur kurang, gaul dengan orang pun kurang, hidup penuh dengan zikir, hidup dalam mujahadah, sentiasa khaluwah hati. Hak nafsu tak ambuk, tu dia tak ambil. Hak usul ahli tasawuf dia tak ambil. Dia duk ambil hak fudul. Fudul mana kalau kita fudul kita, tahi kita, air kecing kita, peluh kita, tu fudul kita. Fudalat orang panggil, fudalat. Ini golongan mutamaswif. Dia duk sibukkan diri dia sesuatu yang bukan orang kata matlamat utama kepada orang-orang sufi. Bukan. Baik. Fa idza qulta, apabila kamu kata kullu man kana qadiman min abidi fa huwa hurrun, setiap seorang yang lama, setiap seorang yang sedia, makna yang qadim daripada kalangan hamba-Ku, maka aku merdekakan dia. Ataqa man lahu sanatun fa aksa, maka merdekalah hamba yang setahun dan lebih daripada setahun. Sebab qadim di sini, qadim zamani ini diukur dengan setahun. Bila setahun tu dikira qadim dah, dikiralah lama dah, sekira-kira penggunaan dalam bahasa Arab. Wa yajuzu itlaqul qadim alaihi ta'ala bil ijma'. Dan harus kita mengitlaqkan lafaz qadim sebagai sifat bagi Allah, kepada Allah bil ijma', dengan ijma' para ulama. Tapi Wahabi marah ni. Ini Wahabi lawan ijma' sini ni. Dia lawan ijma' sini. Dia marah. Dia kata tak boleh kita sifatkan Allah melainkan dengan apa yang disifatkan oleh Allah. Khabar kepada dia qadim juga disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Berdasarkan kepada hadis yang Ustaz Mahdi hafizahullah bawa tu nombor 19 tu, minha ma rawa Ibnu Majah, antaranya apa yang meriwayatlah oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, hadis tentang 99 nama Tuhan diganti lafaz al-qadim kepada lafaz al-awwal. Sebut. Jadi tu lafaz tu ada.
Kemudian lafaz qadim itu diijma' oleh seluruh para ulama Islam sebelum timbulnya Wahabi, bahawa harus untuk kita jadi ketengahkan dia sebagai satu daripada nama Allah, satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Imam Abu Hanifah guna perkataan Al-Qadim, Imam Ahmad bin Hanbal guna perkataan Al-Qadim, Imam Tahawi, kitab Aqidah Tahawiyah yang diketengahkan sebagai rujukan oleh orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran salafiyah, sebab dia kata itu matang akidah salaf. Jelas-jelas dia kata qadim bila ibtida, daim bila intihad. Qadim, Allah itu sedia, bila ibtida, tanpa ada awal. Daim, dia berkekalan, bila intihad, tanpa ada kesudahan. Imam Tahawi pun guna lafaz qadim. Imam Abu Hanifah yang hidup pada zaman salaf pun guna lafaz qadim. Begitu juga ulama-ulama salaf yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ulama-ulama salaf yang lain juga menggunakan lafaz qadim, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kita nampak penggunaan siapa yang menepati dengan penggunaan salaf ni. Semestinya apa yang dibawa oleh jumhur ulama ini menepati dengan penggunaan salaf. Wahabi tak menepati dengan salah. Itu semata-mata dakwaan. Maknanya kalau kita kaji pemikiran salafiyah wahabiyah tu, Allah banyak lari daripada pemikiran salah. Walaupun dalam kerangka pemikiran salah, sebab dia mengaku dia ni ikut salah, tapi banyak orang panggil pemikiran yang dia bawa itu sebenarnya bercanggah dengan salaf jika nak dibandingkan dengan pemikiran yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Itulah dia pemikiran yang kita warisi daripada satu generasi kepada satu generasi sehinggalah sampai ke zaman salaf, yang Nabi SAW suruh kita ikut. Wa yajuzu izlaqul qadim bil ijma' liwurudihi fi ba'dir riwayat badal al-awwal, sebagai ganti kepada al-awwal. Dalam riwayat tersebut tak disebut sebagai al-awwal, disebut sebagai al-qadim fi asma'ihil husna, pada nama-nama Tuhan yang cantik-cantik itu. Wa tahqiq, dan pandangan yang tahqiq, yang berasaskan kepada dalil, annal qadima wal azaliyya bimakna wahid. Qadim dan azali itu makna yang sama sahaja. Qadim itu adalah azali dan azali itu adalah qadim. Orang panggil apa? Muradif. Orang panggil muradif. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu, dan insya-Allah kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang. Okey, ada soalan apa-apa tak? Okey, Abdul Hakim bin Hamdan, Syarizan Abdullah, okey, Khaira Safiyah, Ikram Imran daripada Sungai Petani, Irfan jelas, kemudian Wang Ibnu Sina. Dia soalan kita, alhamdulillah wakaf tapir. Ana ada baca WT. Apa benda WT? Kena wakaf tapir. Wakaf tapir. Clear Okey. Farisha, Irwayu, Adila, Wahab. Dia tak ada salah. Muhammad Aqil, Maqri, Ustaz Rahizan, Ustaz Mahdi, Razali Ramlah, Ikram, Fazrul, Dr. Abdul Salam, barakallahu fikum, Muhammad Aqil, Zaitun, Kampung Gaung, Kuala Berang, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Lama dah ana tak mengajar di Kampung Gaung. Kampung Gaung, Masjid Kampung Gaung, ana ada mengajar kitab karya Tokku Tuan Besar. Karya Tokku Tuan Besar. Kitab akidah juga tiap-tiap malam Ahad 2 kali sebulan. Dan ni berhenti dah PKP ni. Setiap minggu ke kuliah ni bersiaran ustaz hari dan waktu yang sama. Betul lah. Setiap minggu hari dan waktu yang sama. Orange juice. Orange juice. Tukarlah nama ubah nama betul. Ubah nama betul. Jangan ubah nama orange juice gitu Okey, setiap minggu ke kuliah ni bersiaran. Ya betul. Yap. Abdul Hakim jawab dah. Yap, dia kata. Okey. Setiap Khamis lepas asar Okey, take note. Alhamdulillah. Okey, soalan tak ada ni masa ni. Ada soalan ke tidak?
Ustaz Abdul Rahman Muti'i Saleh, barakallahu fikum. Ustaz Mahdi lagi pelik, mati Wahabi. Pelik okey. Mana dalil qiyas termasuk dalil nakli ke bukan? Dalil qiyas dalam akidah ni kita panggil qiyasul ghaib ala syahid. Dalil qiyas dalam ilmu akidah dinamakan dengan qiyasul ghaib ala syahid. Dia hanya digunakan oleh golongan mutaqaddimin dengan dawabit yang tertentu. Dia bukan dalil nakli, dia dalil akli. Dia masuk dalam dalil akli. Tapi dia bukan qiyas mantiki tu. Qiyas orang panggil qiyas usuli. Muhammad Saifullah Al-Masud, alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Ustaz Abdul Rahman Muti'i Salih, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat, jangan kurang daripada 300 kali sehari. Comel Ustaz. Anak comel ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada pengiktirafan, alhamdulillah. Mudah-mudahan biar comel sungguh zahir dan juga batin. Ustaz, ini pertama kali saya ikut kelas Ustaz. Macam mana saya nak dapatkan kitab yang Ustaz guna tu? Tengok dalam Shopee ada. Kat dalam Shopee ada jual. Okey, apa nama kitab ni boleh detailkan harap adalah seorang yang detailkan nama kitab ni. Kitab Aqaid Ad-Durriyah. Aqaid Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah. Kita guna naskah yang ditahqiq oleh Ustaz Mahdi bin Muhammad. Aqaid Durriyah Syarah tu Mak Rushidan, Ustaz Muhammad Rushidan bagi tahu tu. Okey, tak ada rasanya. Ana nak tengok soalan je ni. Soalan tak ada dah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Fahaman akidah Ibn Taymiyah bolehkah dijadikan rujukan kita? Fahaman Ibn Taymiyah maknanya apa yang ada dalam kitab dia. Mana yang bercanggah dengan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah tak boleh kita ambil. Tak boleh kita ambil. Sebab mana bercanggah dengan jumhur. Tapi Ibn Taymiyah sendiri jangan pula pandai-pandai kita celupar mulut kepada dia. Sebab apa yang ada dalam kitab dia, boleh jadi dia maksud lain, kita faham lain. Boleh jadi dia maksud gitu, tapi dia dah rujuk semula kata-kata dia. Boleh jadi itu dan juga boleh jadi ini. Kita kena tengok jasa dia yang cukup banyak kepada agama kita, khususnya dalam mazhab Hambali. Jadi pandangan dia yang bercanggah dengan jumhur kita tak ikutlah. Tapi dia Allahu a'lam, kita serah kepada Allah. Dia salah seorang daripada tokoh ulama yang kita kena hormat, dan kita kena ingat bahawa luhumul ulama masmumah, daging para ulama tu beracun. Wa fa'lullah limuntahik hormatihim ma'lumah, dan balasan Allah kepada orang yang langgar kehormatan para ulama ni maklum. Okey, tak ada dah soalan, kita berhenti setakat tu. Assalamualaikum Ustaz. Ada lagi? Tak ada dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع آل قطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا